Okey, semua dah bersedia. Kita ada lebih kurang 38 orang murid. Baik, seperti yang cikgu janjikan, untuk minggu ni cikgu akan menyambung tajuk yang sebelumnya, minggu lepas, iaitu tentang alih bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Kenapa? Sebab minggu lepas kita baru buat 3 petikan, 3 petikan ke 3 baris kan. So hari ni kita akan sambung lagi. Okay, sebab kita kena buat latihan yang banyak untuk mengukuhkan kita punya kefahaman. So minggu lepas kita dah dengar penerangan tentang panduan untuk menjawab soalan alih bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Okay, baik. So cikgu akan share screen. Okay, lupa. Sebelum tu saya nak tanya, cikgu punya suara jelas ke tak? Jelas. Okay, terima kasih. Cikgu nak tanyalah, sepanjang minggu ketiga sekolah ni, ada tak cikgu kat sekolah masing-masing yang dah buat latihan tentang alih bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden? Ada tak? Ke belum lagi? Ada. Oh, dah ada dah. Okey, kalau yang dah buat tu maknanya dia tak ikut buku teks kan? Kalau cikgu yang menggunakan buku teks 100%, baru belajar apa Okay, kalau form 4, form 5 sama je lebih kurang. Dah belajar kata tunggal, kata majmuk, kata terbitan. Lepas tu ada juga yang dah buat ujian mendengar, kan? Lepas tu ada yang dah buat, dah jawab pemahaman sastra kan? Betul tak? Kita membandingkan prosa, membandingkan teks drama. Okay, apa lagi? Itulah biasanya. Kalau yang ikut buku teks lah. Okay, tak apa. Yang belum tak apa, jangan risau sebab minggu lepas tu kamu dah faham kan? Okay, baik. Jadi cikgu akan ulang balik sepintas lalu saja, secara ringkas saja. Kita tengok apa yang kita belajar pada minggu lepas. Okay, kita ambil syarat je lah, syarat. Okay, syarat untuk kita tukarkan bahasa klasik kepada bahasa standard ni senang saja. Yang pertama, kalau cakap ajuk, kekalkan cakap ajuk. Maknanya kalau dalam bentuk dialog, kita kekalkan bentuk dialog. Cuma kita kena ubahlah dia punya perkataan. Mungkin kata seru dia salah. Dia buat apa? Wah, tukar kepada wahai. Apa lagi? Kalau dia ucapkan tahniah, tukar kepada syabas. Kalau dia sakit, tukar kepada aduh. Macam tu. Sebab apa? Dialog ni dia banyak menggunakan kata seruan. Okey. Seterusnya, kalau dia dalam bentuk cakap pindah, kekalkan cakap pindah. Cakap pindah tu apa dia? Maknanya dalam bentuk ayat penyata. Itu cakap pindah. Okey lagi, kalau dia ragam aktif, maknanya ayat aktif, kekalkan ayat aktif. Jangan pula kamu tiba-tiba bahasa Melayu klasik tu dia guna ayat aktif. Kamu pula tiba-tiba tukar kepada ayat pasif. Jangan. So kita kena kekalkan bentuk ayat tu. Cuma tata bahasa saja kita kena betulkan. Okey, seterusnya kalau ayat pasif tukar kepada ayat pasif. Susunan biasa tukar juga kepada susunan biasa. Kekalkanlah. Apa lagi? Okey, ragam tu maknanya susunan. Ragam aktif, ragam pasif. Ragam tu susunan lah. Okey, Jaden Prince. Apa lagi? Okey, kalau susunan songsang, kekalkan susunan songsang. Susunan songsang tahu kan? Maknanya
predikat di depan, subjek di belakang. Itu songsang. Okey, apa lagi? Lagi satu. Kalau istilah dia dalam bahasa Sanskrit lah ataupun bahasa klasik tu kita kena ubah dalam bentuk istilah bahasa Melayu moden. Contoh perlente, tukar kepada penjahat. Terlalu buas, tukar kepada kejam. Okey, ada yang terbuka mic. Okey. Hello? Cuba off mic, nanti dia berdengar. Okey dah Okey. Sebab bila cikgu cakap dia akan ulang 2 kali. Okey. So tu dia Kalau kamu tak tahu perkataan perlente ke, buas ke, ratu ke, kedap telembung kelaku ke kan, kamu rujuk dekat buku Komsas. Buku Komsas tu dekat bahagian belakang tu, dia ada tulis maksud setiap frasa ataupun kata. Okey, baik. Sebab saya faham, memang jarang lah kita tengok yang bahagian belakang maksud memang jarang. Okey, seterusnya apa lagi? Dah tak ada kan? Okey, so kita boleh teruskan untuk buat latihan. Ke ada soalan lagi yang tak faham? Ada dah nak tanya apa-apa sebelum cikgu mulakan latihan? Sebab minggu lepas kita dah terangkan semua. Sampai sejam kan terangkan. Setengah jam terakhir baru kita buat latihan. Okey, ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, bagi tahu tak ada soalan. Tak ada Tak ada, okey bagus. Okey. Baik, so yang ini kita dah buat kan? Kita dah buat soalan 1, 2, 3. Okey. So kita teruskan. Nombor 4 dan juga 5. Okey. Sekejap cikgu share Padlet Setakat ni Padlet lah yang terbaik. Saya dah jumpa lagi benda lain. Tapi Padlet ni dia kalau kita nak gunakan banyak space kan, kita kena bayar. So kalau untuk yang basic ni dia hanya ada 6 saja template. Dia sama macam wall kan. Semua kalau kita nak guna advance kita kena bayar. Zoom pun sama. Kalau kita punya peserta yang dalam Zoom ni kalau kita nak lebih, kita kena bayar. Okay, so cikgu share. Okay, hang lock. Okay, boleh klik tak? Okay, tak apa. Okay, so soalan yang pertama, okay, buka Setelah Ketalasari mendengar cerita ibunya demikian itu, maka Ketalasari pun terlalu sangat amarahnya. Cih, Ratu Melaka adalah mana? Mati engkau olehku, tanpa kedap tembung laku.
Maka, okey. Ini yang pertama lah. Yang, gerak sendiri Okey, yang kelima. Tak apa, buat yang pertama dulu. Buat yang keempat dulu. Buat yang keempat dulu, 5 kemudian Okey, cikgu dah bagi kita terangkan tanpa kedip tembung laku ni apa dia kat sini. Nampak? Alamak, mana. Tanpa kedip tembung laku. Ni dia. Tanpa kedip tembung laku maknanya tidak mengendahkan orang ataupun bahasa dan laku kurang hajar. Ini dia. Okay, wait. Kenapa dia macam ni Okay, maknanya tidak mengendahkan orang, bahasa dan laku kurang hajar. Laku ni maknanya bukan laku laris tu, yang ojo keripak laku ke kan. Laku ni maknanya perlakuan. Perlakuan ataupun perbuatan manusia ya. Laku tu bukan orang jual kuih laku kan. Okey. Kurang hajar tahu kan, maknanya tidak bersopan. Itu maknanya tanpa kedip tembung laku. Okey, cikgu scroll yang bawah balik. Cikgu mesti salin. Tak perlu. Terus tukar kepada bahasa Melayu moden ataupun bahasa Melayu standard. Tak perlu. Oh, okey. Ataupun salin dia punya teks balik. Kita buat macam minggu lepas juga. Cikgu, Ya, saya. buat nombor 4 ke 5? Nombor 4 dahulu. Cikgu? Nombor 4 dahulu. Okey. Sebab kita nak semak satu-satu Okey, kalau siapa ada phone tu, ambil gambar dulu yang nombor 4 ni. Lepas tu aku nak minimize. Okey Okey, belum dia jawab lagi.
Okay, bila kamu tukar saja bahasa Melayu klasik kepada moden ni, mesti ada perkataan yang kita gugurkan, yang kita buang. Ada perkataan yang kita gugurkan, tak ganti langsung. Ada juga perkataan yang kita buang, kita ganti dengan perkataan yang lain. Okay. Ada juga perkataan yang kita tambah dengan imbuhan. Macam tu. Okay, tak apa. Buat dulu, cikgu akan terangkan. Okay, cikgu menimbas ni. Okay, belum lagi. Nombor 4 dengan 5 ni senang sikit berbanding dengan nombor 1, 2, 3. Okay, cikgu bagi clue sikit. Cih tu salah. Kita kena, ni namanya kata seru. Kata seruan. Kita kena gantikan dengan kata seruan yang lain. Sebab cih tak ada. Ini macam orang Korea kan. Cih, cih kan. Mana ada orang Melayu macam tu kan. Cih. Kita orang Melayu, okay, cikgu bagi tahu lah. Kalau kita orang Melayu ni tak akan cakap cis. Bukan cih, cih, cih. Tak ada Cis. Macam tu. Okay, ada yang respon ke? Ya, ada soalan. Okay, Izan Aziz. Boleh respon dekat dalam Padlet. Okay, Izan Aziz. Tekan Padlet ni, klik Padlet ni, terus respon dalam Padlet supaya semua boleh tengok. Okay, dah ada yang buat. Dah ada yang buat. Okay, cuba kecilkan sekejap. Oh, Ya, saya. nak tengok maksud apa? Kedip tadi apa? Oh, okay, kejap. Mana perlakuan yang kurang hajar. Ini dia. Tidak mengedahkan orang. Bahasa dan laku yang kurang hajar. Dia mengikut situasi dia. Okey, ambil gambar. Tanpa kedap tembung laku. Macam bahasa Jawa pun ada. Oh, okey, tak apa, tak apa, tak apa. Okey, tak apa, cikgu upis Aziz punya jawapan, tak apa, jangan risau. Okey, lain ada ambil gambar yang ni. Nombor 5 ni. Yang nombor 4, sorry.
Okey, yang komen tu tulis nama Yang komen tulis nama Izan Haziq. Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit boleh tak? Lepas tu saya nak semak. Okey, Adam. Bagus. Okey, kita tunggu lagi seorang Lepas tu kita akan semak semua. Okey, kali ni Hidayah, Izan Haziq, Adam dah komen. Lepas ni soalan 5 tu orang lain pula tau. Maknanya semua berasa. Okey, bagus. Terima kasih kepada Aiman Hakimi, Hidayah, Izan Haziq dan juga Adam. Kini siapa dulu ni Ratu Raja Perempuan ni? Okey, baik. So, kita tengok yang pertama respon. Siapa yang respon pertama tadi? Adam Okey. Okey, kita bandingkan dengan yang teks asal. Okey, kita tengok. Okey, Adam. Okey, Adam sebelah kanan. Kita apa? Baik, tak boleh. Okey, tak apa. So, tengok kat sini. Setelah Ketalasari. Okey, ni betul Yang ini betul Setelah Ketalasari. Okey, betul. Setelah Ketalasari. Okey. Mendengar ceritera. Nampak? Ceritera tu maknanya ialah cerita. Cerita ibunya demikian itu. Cerita ibunya demikian itu. Okey. Okey, Adam. Sebenarnya tak payah tambah tentang. Sebab itu bukan cerita tentang ibu dia. Bukan cerita tentang ibu dia. Tentang ibu dia sakit ke, ibu nak ke mana, bukan. Tak perlu ada tentang. Terus kepada cerita ibunya. Maksudnya ibunya yang menceritakan sesuatu kepada Kertalasari. Okey Cerita ibunya demikian itu. Okey, bagus demikian tu kita gugurkan, buang. Kenapa buang? Kita dah ada dua kata tugas kat sini, demikian dan itu. Tak perlu ada dua-dua. Itu pun dah cukup jelas. Ibunya itu. Tak perlu ibunya demikian itu. Okey, so yang ni cikgu betulkan tentang kita buang. Cerita ibunya itu. Okey, itu tambah dan gugurkan itu. Okey, seterusnya. Maka Ketalasari pun terlalu sangat amarahnya. Okey, seperti biasa. Maka ini ialah kata praklausa. Bahasa Melayu klasik kita kena buang. Okey, Haziq buang Haziq pula. Adam buang Okey, dia dengan marahnya. Okey, disebabkan teks asal ni dia tak guna pun kata ganti nama diri ketiga, tak ada kan?
Dia tak ada kan. So kekalkan Ketalasari. Ketalasari kekalkan. Ketalasari kekalkan. Ketalasari pun terlalu sangat amarahnya. Okey. Kekalkan saja. Bukan dengan amarahnya. Pun terlalu sangat amarahnya. Okey. Cikgu bagi tahu terlalu dan sangat ini kedua-duanya kata penguat. Kata penguat tak boleh hadir dalam satu ayat yang sama secara serentak. So gunakan salah satu, terlalu ataupun sangat. So potong satu. Pun apalah, pun apa? Pun sangat marah. Pun sangat marah ya. Okey, bukan marahnya, pun sangat marah saja. Amarahnya tu ubah kepada marah. Titik titik Okey, bukan titik sebab dia ada pembuka kata, dia ada pembuka kata. Okey, seperti komen ni. Berang. Oh, naik berang tu maknanya marah kan? Okey, kalau boleh kan kita gunakan bahasa yang mudah. Memang berang tu betul lah, tapi gunakan bahasa yang mudah aja. Sama macam ni lah, macam sedih kan. Okey, tak nak guna sedih, nak guna duka cita. Boleh je, tapi better kita gunakan perkataan yang mudah, bahasa yang mudah. Okey. Okey, alright ini. So kita kena koma lah sebab dia ada dialog sini kan. Buka kata. Kenapa ada berkata? Tak perlu ada berkata pun. Terus kepada Cih. Yang ni bagus. Tukar kepada Cis Cis. Ratu Melaka dan Laksamana. Okey, betul. Ratu Melaka dan Laksamana. Dia macam panggil nama dia kuat-kuat. Mati engkau olehku. Okey. So Adam tukar apa? Aku akan bunuh kau. Okey, kat sini kita kena kekalkan tau perkataan asal ni. Mati engkau olehku. Okey, sebenarnya kita kena buat. Mati. Bila marah, kita kena ada penegasan. Tambah partikel lah. Matilah. Lah ni sebagai penguat tau. Kita menekankan kata kerja. Mati kan kata kerja kan. So tambah lah tu untuk menguatkan lagi. Intonasi bertutur. Tambahlah lah. Matilah. Matilah apa? Matilah engkau olehku. Okay, so ada tanda seru kat sini. Sebab apa tanda seru? Sebab kita ada tanda seruan. Cis tadi kan. Olehku. Okey, titik. Titik tanda seru. Okey, kurang hajar. Okey, yang ni apa tadi? Tanpa kedap tembung laku. Okey, kat sini ada jawapan. Sama ada gunakan kurang hajar ataupun aku tidak menghiraukan orang lain. So boleh guna dua. Okey, baik. So yang lain pun sama. Okey, yang kedua cikgu nak sembang siapa ni? Izan Haziq. Okey, yang Izan Haziq lain sikit, dia gunakan selepas. Ya, dia gunakan selepas. Ya. Oh, tak boleh gerak Okey, setelah Ketalasari, sama cikgu dia ulang baliklah. Selepas mula, setelah mula Ketalasari, ini huruf besar, kata nama khas. Mendengar cerita ibunya itu, maka Ketalasari, maka buang tau. Sebab maka tu ialah kata Pralakausa, buang. Ketalasari pun sangat marah. Ratu Melaka dan Laksamana. Kat sini Haziq tertinggal. Haziq tertinggal kata seru. Cis. Ratu Melaka dan Laksamana. Ingat huruf besar sebab kata nama khas. Siap kau aku buat amboi.
Cakap dengan adik Siap kau aku buat. Okey, sebenarnya bukan bukan Matilah engkau olehku. Tanpa rasa takut. Ini kurang sesuai Gunakan tadi Okey, cikgu ambil lain pula. Cikgu ambil aku tidak menghiraukan orang lain. Maknanya dia dah nekat nak bunuh dia tak akan hiraukan orang lain lagi. Sebab dia berdendam. Sama lah macam orang kalau orang nak bunuh, dia mengamuk ke apa, dia takkan hiraukan polis ke apa, dia akan buat je ikut dia punya emosi. Okey, baik. Okey, Aiman Hakimi. Setelah Kata Sari mendengar akan cerita ibunya itu, boleh jugalah. Dengan ini Ketalasari pun sangat marah. Okey, maknanya Hakimi ni dia tukarkan maka kepada dengan ini. Boleh jugalah. Boleh. Cis Ratu Melaka dalam semana, mati kamu oleh aku. Mati kamu. Okey, tak boleh kita tukarkan kata ganti nama diri kedua ni kepada kamu sebab bahasa asal dia ialah engkau kan. So kita kekalkanlah. Kekalkanlah engkau tu. Matilah engkau olehku. Dengan kurang ajar. Okey. Bukan dengan kurang ajar Dengan kurang ajar. Okey, betul lah, boleh terima. Okey, Hidayah. Setelah Ketalasari mendengar cerita ibunya itu, Ketalasari pun terlalu sangat marah. Kini pun sama Hidayah gunakan dua kata penguat dalam masa yang sama, gunakan satu saja pun sangat marah. Cis Ratu Melaka dari mana? Mati engkau olehku, kurang hajar kamu. Okey. Kalau sini ada engkau, jangan gunakan kamu yang gunakan kamu. Kurang hajar je. Kurang ajar saja, tak perlu ada kamu lagi. Okey, baik. So semua dah faham bagus. Tahniah kepada Haziq, Hidayah, Adam dan juga Hakimi Okey, so kita sambung nombor 5. Pendek saja. Okey, cuba respon nombor 5. Kali ni cikgu nak request murid lain pula. Boleh? Cikgu nak semua dalam kelas ni respon. Sebab kita ada banyak lagi latihan ni. Boleh Okey, so tengok nombor 5. Maka dilihatnya Ketalasari sedang berkata-kata dengan ibunya seperti laku orang berkelahi. Okey, apakah maksud berkelahi? Berkelahi ni maknanya ialah bergaduh. Macam orang Kedah kan. Cikgu perasan orang Kedah dia akan cakap bergaduh tu berkelahi. Kalau kita ni orang yang belah selatan ni, kalau bergaduh, cakap bergaduh lah kan. Kalau belah pantai timur kan, Kelantan dia cakap berkelahi ni atau bergaduh ni berkocok. Berkocok.
Ui, ramai. Bagus, bagus. Okay, jangan lupa setiap kali respon, tuliskan nama. Tulis nama sebenar, yang tulis Batman, Superman pula. Tulis nama sebenar. Okay, dah ambil gambar. Syuk nak minimize sekejap. Razi, okay, tak apa-tak apa. Cikgu semak. Okay, yang ni cikgu warnakan Ui, Miss E plus. Okay, dah ada 4 orang. Razi, Aina, Ishraf, Hidayah, Rashdan. Uish, kejap betul 9.30. Lagi setengah jam. Okay, sebenarnya untuk soalan ni, ahli bahasa standard ni, kamu kena tahu 2 teks tau. Okay, cikgu ulang balik Form 4. Form 4 apa dia? Kepimpinan melalui tauladan. Form 5, burung terbang dipiskan lada. So, tak pastilah. SPM dia keluar mana satu sama ada teks Form 4 atau Form 5. Biasanya markah dia sekurang-kurangnya satu soalan tu 4 lah biasanya. 4 ke 6 markah rasanya. Untuk SPM lah. Lagi satu kelas, dah jadi trend tau. Ada murid yang dia tak boleh buat langsung, dia salin balik. Contoh kan, ni kan, nombor 5 kan, dia salin balik. Okay, sebab kalau salin balik kan, kosong markah. Sebab dia, murid tu dia kira dia tak ubah apa-apa. So, kosong. Tak ada yang dapat 1. Memang macam tu. Memang skema pemarkahan kata, lembaga kata, yang salin balik tu kosong. Markah apa pun tak ada. At least kamu kena ubah sikit lah. Ubah sikit. Okay, lagi yang jawab. Okay, habis Okay, kita semak satu-satu Okay, tengok Arisa dulu. Arisa Okay, baik. Saya lupa ni macam nak kecilkan ni. Okay. Okay, so tengok Arisa punya jawapan. Dengan itu, Ketalasari kelihatan sedang bercakap dengan ibunya seperti kelakon orang bergaduh. Okay, tengok sini. Okay, maka dilihatnya. Okay, macam biasa maka kena buang lah. Dilihatnya Ketalasari sedang berkata-kata dengan ibunya. Okay, sebenarnya kat sini,
Dilihatnya kita kena ubah tau. Dilihatnya oleh siapa? Nampak tak orang dia? Patutnya dilihat oleh siapa? Tak ada orang. So kata orang kita ubah kepada kelihatan. Kelihatan maknanya kelihatan. Nampak dia tengah buat apa. Kelihatan Ketalasari sedang berkata-kata. Okey, berkata-kata tu ubah kepada bercakap pun boleh, tak ada masalah. Dengan ibunya. Seperti laku. Laku ni tak perlu ada pun. Sebab kita dah ada kata seni nama seperti ni, tak perlu ada laku. Seperti perbuatan, tak perlu. Seperti apa? Seperti itu dah menunjukkan dia perumpamaan. Mengumpamakan sesuatu dengan benda lain. Seperti orang berkelahi ataupun seperti orang bergaduh. Okey, betul lah. So dengan itu. Okey, tak perlu dengan itu, tak apa. Ketalasari kelihatan. Okey, kelihatan kena kat depan Kelihatan Ketalasari Kenapa cikgu kekalkan kelihatan kat depan? Sebab ni ayat songsang. Kelihatan Ketalasari sedang bercakap dengan ibunya seperti kelakuan orang bergaduh. Seperti kelakuan orang bergaduh. Seperti kelakuan orang bergaduh. Sekejap. Oh, ubah kepada kelakuan orang bergaduh. Okey, betul. Ataupun nak ubah macam ni boleh. Seperti orang yang sedang bergaduh pun boleh juga. Okey, tahniah Arisa. Okey, so ini cikgu nama warna biru. Cikgu, Ya, saya. tadi marker tadi cikgu tak ubah. Marker. Okey, marker ni kita ada dua cara. Sama ada kita gantikan dengan penanda wacana yang sesuai ataupun kita tak payah ganti langsung. Okey. Okey, dah ada dua. Ingat dalam exam ada dua. Kalau tak tahu nak letak apa, tak payah letak. Gugurkan, buang je. Yang penting kita janganlah kekalkan marker dalam teks. Okey. Sakit mata pula. Okey. Dilihatnya Ketalasari sedang berkata-kata dengan ibunya seperti orang yang bergaduh. Okey, ni pun sama Hidayah. Dilihatnya ubah kepada kelihatan. Kelihatan Ketalasari berkata-kata dengan ibunya seperti orang yang bergaduh. Okey, bagus, ini tepat. Sangat tepat. Lihatlah Ketalasari. Lihatlah tu seolah-olah dia macam suruh dia lihat. Lihatlah. Dia macam suruh dia lihat, bukan Ni dah jadi makna lain. Bukan lihatlah, kelihatan Kata penegaslah tu kita tak boleh letak susah hati. Kelihatan Kentalasari, Kertalasari Kertalasari. Okey, nama watak ni kita kena jaga betul-betul mungkin ada yang terlepas pandang, salah eja Sedang bercakap dengan ibunya seperti sedang bergaduh. Okey, seperti apa? Seperti orang yang sedang gaduh kita kena letak imbuhan awalan ber yang sedang bergaduh. Bergaduh ialah kata kerja aktif transitif berpelengkap. Okey. Okey, Ishrah cikgu wandakan. Aina Fadila, kemudian dilihatnya Ketalasari sedang berbual-bual. Okey, so yang kali ini dia tak gantikan marker tu dengan kemudian, boleh Dilihatnya. Okey, ni pun sama, kita ubah kelihatan. Sedang berbual-bual dengan ibunya. Okey, dia gantikan berkata-kata dengan berbual-bual. Boleh. Berbual-bual, berkata-kata ataupun bercakap-cakap pun boleh Asalkan makna dia sama. Sebab itu semua ialah sinonim dengan ibunya seperti hendak orang bergaduh. Bukan hendak orang bergaduh. Seperti orang yang sedang bergaduh.
Okey, Razi. Lalu. Okey, maka tukar kepada lalu. Okey, boleh Lalu melihat. Okey, kalau melihat ni, okey, nampak tak Razi? Melihat ni kan kata kerja transitif kan? Maknanya kita kena ada subjek dekat sebelum kata kerja tu. Lalu melihat. So salah, tak ada apa? Tak ada subjek. So kita kena tukar kepada kelihatan. That's why saya tukar kepada kelihatan. Kelihatan tak perlukan subjek. Kartalasari, bukan Kartalasari, Kertalasari sedang bercakap dengan ibunya seperti orang yang sedang bergaduh. Maknanya Kertalasari ni dia cakap, dia sembang dengan ibu dia macam orang bergaduh. Tak macam ibu dan anak pun, macam bergaduh. Okey. Okay, last one. Terlihat. Terlihat tu seolah-olah tak sengaja. Seolah-olah tak sengaja. Bukan kelihatan. Jadi kita kena hati-hati dengan imbuhan. Kalau tukar imbuhan, dia dah jadi makna lain. Okey, so tahniah kepada yang respon ni. Okey, kamu dah boleh buat dengan baik sebenarnya. Cuma ada salah sikit-sikit je lah. Okey. Arisya, Hidayah, Ishraf, Aina, Razi dan juga Rashdan. Okey, tahniah. Okey, so kita cuba pula latihan yang seterusnya. Yang ni kali ni orang lain pula. Okey. Setiap teks tu dia lain-lain dia punya pemutulan dia. Setiap teks yang kita buat kita akan belajar benda yang baru. Okay, so cuba dulu buat nombor 1 ni, pendek je. Okay, siapa yang nak buat pendek, cepat buat sekarang. Sebab lepas ni ada yang nombor 3 ni panjang. Setelah datang kepada patih Gajah Mada, Kertalasari pun duduk menyembah. Yang paling simple ni. Paling simple. Okay, boleh respon dah. Setelah datang kepada patih Gajah Mada, Kertalasari pun duduk menyembah. Jangan risau, cikgu akan semak semua jawapan. Tak akan ada yang tercicir, jangan risau. Okay, kejap.
Oh, ramai. Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit. 2 minit saja, panjang pula ni untuk semak ni. Okey, Izan Haziq. Okey, cikgu tunggu lagi seorang last . Kadang-kadang sebenarnya pemeriksa ni tak tengok sangat pun skema tu sebenarnya. Skema sebagai panduan saja. Kalau kamu punya jawapan tu menepati maksud yang difahami oleh pemeriksa tu, boleh diterima lah sebenarnya. Tak perlu ikut skema pun tak apa sebenarnya. Okey, complete . Okey, tengok jawapan Isya dulu. Setelah pergi ke Patih Gajah Mada, lalu ke Telasari duduk menyembah. Setelah pergi ke Patih Gajah Mada. Okey, datang tukar kepada pergi . Okey, sebenarnya datang ni, apakah maksud datang? Datang ni maknanya kita pergi berjumpa. Pergi berjumpa . Kalau tempat, kita boleh kekalkan datang. Setelah datang ke Kuala Lumpur, setelah datang ke Perak, setelah datang ke sekolah. Okey, betul. Tapi kalau kita merujuk kepada nak berjumpa orang, sebab Patih Gajah Mada ni ialah manusia, orang. So kita kena ubah. Setelah pergi berjumpa pun boleh, ataupun setelah pergi, ataupun setelah menemui, ataupun setelah menemui atau bertemu. Setelah menemui Patih Gajah Mada, maknanya kena jumpa orang tu kita kena gunakan kata kerja yang sesuai, menemui. Ataupun setelah datang berjumpa. Setelah bertemu boleh. Kalau datang saja tak sesuai . Setelah datang berjumpa, itu sesuai. Ke Talasari, lalu ke Talasari duduk menyembah. Lalu ke Talasari duduk menyembah. Okey, pun hilang. Lalu ke Talasari pun
Duduk menyembah. Okey, bagus. Ini betul. Okey, tahniah Isya. Okey, next Izan Haziq. Setelah tiba saja di Patih Gajah Mada. Okey. Kalau buat macam ni, di Patih Gajah Mada ni seolah-olah macam tempat. Sebab ada kata seni nama di. Di menunjukkan tempat. Okey, kalau buang pun boleh. Boleh. Nak kekalkan pun boleh. Setelah tiba saja di Patih Gajah Mada. Okey, Patih Gajah Mada ni bukan tempat, dia nama orang. So tak boleh buat di. Setelah tiba saja, bukan tiba, setelah menemui. Kenapa ada saja? Sebenarnya dekat situ tak ada saja pun. Setelah menemui Patih Gajah Mada, ke Talasari pun duduk menyembah. Kat sini kita kena tambah sikit. Ke Talasari pun duduk. Lalu menyembah. Okey, cikgu lupa. Sebenarnya menyembah ni ialah bahasa klasik kan, kita kena ubah. Menyembah tu bukan kita menyembah tak kisahlah sembah apa-apa, bukan kita sembah itu. Menyembah tu maknanya kita menghadap. Lalu menghadap. Menghadap tu berjumpa. Lalu menghadap Lalu menghadap. Menghadap siapa? Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada. Menyembah tu maknanya kita menghadap. Kenapa tak boleh letak berjumpa? Sebab Patih Gajah Mada ni keturunan raja-raja. So tak boleh gunakan berjumpa. Lalu menghadap Patih Gajah Mada. Okey, yang ni pun sama tadi. Lalu menyembah, cikgu tersilap tadi. Okey. Baru cikgu perasan menyembah apa kan? Bukan menyembah, lalu menghadap. Menghadap Patih Gajah Mada. Masa pula Mada. Setelah datang kepada Patih Gajah Mada. Okey, setelah datang. Ya, saya. Menghadap ke menghadap? Menghadap. Cikgu salah je ke? Menghadap. Menghadap ni itu pertuturan seharian menghadap. Bukan menghadap, menghadap. Itu namanya baru bahasa standard lah. Bukan menghadap, menghadap. Sebab kata tunggal dia ialah hadap. So tambah imbuhan menghadap. Okey Okey Hidayah. Setelah datang kepada Patih. Ini pun sama saja dia pukul jawapan tadi. Setelah menemui Patih Gajah Mada, ke Talasari pun duduk. Lalu menghadap. Menghadap siapa? Menghadap Patih Gajah pula. Mada. Nah, kemasa saja ni. Okey, Mada. Okey. Setelah datang ke Patih Gajah Mada. Okay, ini pun sama. Seolah-olah macam Patih Gajah Mada ni tempat. Sebab ada ke. Kan? Ke sekolah, ke kantin, ke hospital lah. Bukan? Setelah kita tukar lah, boleh tukar. Setelah bertemu. Bertemu dengan Patih Gajah Mada. Ke Talasari pun duduk. Lalu menghadap. Menghadap Patih Gajah Mada. Okey, cikgu tak sempat nak ni nak besarkan dia. Gajah Mada. Okey, kata nama khas Okey, yang ni pun sama
Aina Farila apabila datang kepada Patih Gajah Mada. Okey, ini pun sama. Okey, kenapa letak apabila? Oh, setelah tukar apabila kita tak perlu Aina. Kita kekalkan setelah saja. Setelah tu dah betul dah dia punya istilah tu. Setelah datang bertemu. Okey, ubah datang bertemu Patih Gajah Mada. Ketalasari pun duduk menyembah, duduk lalu menghadap Patih Gajah Mada. Masa lagi. Okey. So Aina Farilah take note. Okey, yang last sekali Nur Atira. Yang ni pun sama. Bukan setelah Patih Gajah Mada datang. Bukan datang, yang datang tu orang lain. Ketalasari yang datang, jumpa dia. Ni dah ubah maksud dah. Okey So sebab tu saya juga beritahu kalau susunan songsang kekal songsang. Susunan ai aktif kekal aktif. Kita dah hanya ubah-ubah. Yang tadi seolah-olah Atira tadi ubah kepada ayat songsang tadi. Tu maksud dah berubah. So setelah menemui Patih Gajah Mada, Ketalasari pun duduk lalu menghadap. Okey. Settle Alright. So settle untuk yang pertama. Okey, kita ada lagi 15 minit saja Tak banyak pun masa. Okey. Okey, Razi, semak Razi dulu lah. Ini bersama Razi setelah datang dengan Patih Gajah Mada, Malia. Setelah kedatangan Patih Gajah Mada, Kertalasari. Okey, ini sama salah kadang-kadang menemui. Setelah menemui Patih Gajah Mada, Kertalasari pun ni sama juga. Pun duduk lalu menghadap. Okey dah. Okey, complete Okey, settle. So kita tengok yang terakhir, petikan terakhir Last sekali. So untuk next week kita sambung yang lain pula. Okey. Okey, last one. Setelah Kertalasari mendengar kata Patih Gajah Mada itu, maka Kertalasari pun terlalu suka cita hatinya seraya menyembah kaki Patih Gajah Mada. Okey, ni pun senang. Okey, sebelum kamu buat kesalahan yang sama, sekejap. Salah tu cikgu. Okey, makna menyembah kaki Patih Gajah Mada ni bukan sembah kaki maknanya apa dia? Okey, cikgu tunggu sini. Okey, makna menyembah pada kaki tu maknanya kita menundukkan kepalanya pada kaki Patih Gajah Mada. Okey, cari yang ni Yang lain kamu buat sendiri, yang ni saja cikgu betulkan. Seraya tu maknanya lalu. Lalu menundukkan kepalanya pada kaki Patih Gajah Mada. Itu makna menyembah kaki. Maknanya dia tunduk kepala dekat kaki dia. Sebab singgah sana pula. Sebab tempat kita panggil singgah sana, tempat singgah sana raja tu dia tinggi kan. So tinggi. So bila datang menghadap raja dia akan tunduk. Tunduk pada kaki dia.
Bukan menyembah kaki. Bukan menyembah kaki, cium kaki dia bukan. Dia menundukkan kepalanya pada kaki Patih Gajah Mada. Okey, Aiman Hakimi juga Cik Lu. Aiman Hakimi. Selepas Ketalasari mendengar kata Patih Gajah Mada. Sekejap. Okey, nombor 2. Okey, setelah dia tukar selepas. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, sekejap. Sekejap tu gerak sendiri juga ni. Okey, selepas Ketalasari mendengar kata Patih Gajah Mada itu okey, kata tu kita kena gandakan tau. Bukan kata. Kata-kata. Kata-kata Patih Gajah Mada itu, okey, sekejap, kenapa dekat sini? Dengan ini Ketalasari pun dengan gembiranya. Maka Ketalasari pun terlalu suka cita hatinya. Okey. Kat sini, kamu gantikan dengan ini kan? Boleh juga. Ataupun lebih sesuai lalu pun boleh. Lalu. Ataupun tak nak bubuh apa-apa pun boleh. Lalu Ketalasari pun dengan gembiranya. Lalu Ketalasari pun sangat gembiranya. Sukacita hatinya, maknanya sangat gembiranya. Sangat gembiranya. Okey, lepas tu lalu. Lalu menundukkan. Okey, that's why okey. Disebabkan dah ada ini namanya kata apa ayat majmuk. Ayat majmuk ni ada 2 ayat. So tak perlu ada kata hubung kat depan ni. Lalu menundukkan kepalanya pada kaki Patih Gajah Muda, Gajah Mada. Patih Gajah Mada. Okey, bagus. Okey, Aina Fadilah. Setelah Ketalasari mendengar kata-kata Patih terlepas ni Patih Gajah Mada itu, lalu Ketalasari pun terlalu gembira hatinya. Terlalu gembira hatinya. Terlalu gembira saja, tak perlu ada hatinya. Terlalu gembira sehingga menundukkan, bukan sehingga sebenarnya bukan dia seronok sampai ditundukkan kepala kakinya. Kepala dekat kaki dia, bukan. Sebab itu kewajipan kita bila jumpa saja pemerintah ataupun raja, kita wajib untuk tunduk jumpa dia.
So sebab tu saya kena gunakan lalu. Okay, ini padam. Okey, boleh ke buang ke Talasari gantikan dengan kata ganti nama diri. Okey, ikut situasi. Kalau kalau nama Talasari tu banyak sangat, kan banyak sangat, lebih daripada 2 kan. Mungkin nampak 4, ada 4, ada 3. Okey, boleh gunakan kata ganti nama diri. Tapi kalau tadi cikgu perasan ada 2 je kan. So tak apa, kekalkan saja. Kalau lebih, Cikgu, ya. tadi saya punya tu Di mana? um, Di mana? cikgu ada tertypo. Kata tapi cikgu tulis. Oh, okey. Thank you. Kata parti kata pula. Kata-kata parti Gajah Mada. Okey, terima kasih. Okey, mal pula. Begini pun sama sementara. Sementara tu macam sambil. Dia seronok sambil tundukkan kepala. Mana boleh kak. Dia tengah gelak, lepas tu dia tiba-tiba tunduk kat raja. Maknanya dia tengah gelak sambil tunduk. Tak boleh. Dia gelak dulu, lepas tu dia baru serius. Lalu menundukkan kepalanya pada kaki parti Gajah Mada. Okey. Okey, lagi 5 minit. Kelas kita nak habis. Okey, dah boleh lah kali. Zainul, selepas ke Talasari mendengar kata-kata. Kalau mendengar kata tu seolah-olah mendengar nasihat. So kita kena tulis mendengar kata-kata. Maknanya mendengar pertuturan parti Gajah Mada. Talasari pun kalau gembira lalu menundukkan kepalanya. Okey, ini betul, bagus. Setelah Talasari mendengar kata-kata parti Gajah Mada, itu Talasari pun merasa sangat gembira. Bukan merasa, berasa. Okey, bagus. Tahniah Hidayah. Okey, baik. So alhamdulillah, syukur semua dah faham cara kita nak jawab alih bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden. Okey, nanti sudah nampak peningkatan yang sangat mendadak. Okey, tahniah semua. Okey, Jahit, baik. Jahit pula, baik. So, setakat ini saja kelas kita pada hari ini. So, minggu depan kita akan sambung dengan soalan peribahasa. Baik. So, semua dah boleh left Zoom. Terima kasih. Cikgu, Ya, saya. cikgu boleh tak ajar apa ni? Karangan bahagian B tu. Boleh. Kita apalah macam ni lah. Untuk minggu depan kita akan buat karangan bahagian B. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, nanti cikgu share Arisa. Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.